warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Ribhan bin Jamal, dan pada hari ini saya akan membentangkan isu-isu berkaitan teknologi maklumat dan faktor-faktor yang menyumbang kepada salah guna teknologi maklumat. Baik, sekarang kita beralih kepada isu-isu di dalam penggunaan teknologi maklumat dan telekomunikasi. Okey, yang pertama sekali ialah penyebaran virus di dalam komputer. Seperti yang sedia maklum, virus ini merupakan musuh musuh di dalam dunia IT. Contohnya, ada certain virus yang boleh mengakibatkan data-data di dalam komputer seseorang itu hilang ataupun diubah formatnya dari asal kepada yang lain. Tujuan penyebaran virus ini sangat kritikal. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab ini sanggup menghabiskan ribuan ringgit untuk menggodam dan menyebarkan virus ini demi data-data seperti di dalam kerajaan ataupun di luar kerajaan. Seperti yang sedia maklum, pernah berlaku di Malaysia pada bulan Februari 2013 di mana Jabatan Penerangan Malaysia pernah digodam sebanyak 15 kali, dan data-data di dalam itu ditukar daripada format asal kepada format yang lain. Yang kedua pula ialah skim cepat kaya ataupun spamming dan iklan judi. Pada raya April baru-baru ini terdapat satu video di dalam televisyen di mana ada beberapa pelakon yang beragama Islam menyebarkan atau mempromosikan video judi di dalam iklan televisyen. Bagaimana kita boleh berfikir video-video seperti itu dapat ditapis oleh kerajaan, akan tetapi ianya muncul di televisyen. Ibaratnya tiada apa-apa berlaku, seperti polisi ataupun akta-akta yang dikenakan terhadap video-video ini. Yang skim cepat kaya pula ialah secara fizikalnya dia lebih kepada hadiah ataupun tawaran yang berbentuk wang tunai. Akan tetapi hadiah tersebut ada syarat-syaratnya yang tertentu, seperti penganjur ini menyuruh pelanggan mereka bank in ataupun transfer wang tunai sekian-sekian untuk menebus hadiah ini. Walau bagaimanapun, skim-skim ini wujud tanpa dijejaki oleh pihak-pihak yang berkaitan seperti PDRM dan sebagainya. Ianya saban hari, walau bagaimanapun secara fizikalnya skim-skim ini hanyalah lebih kepada scam ataupun tipu muslihat terhadap pelanggan-pelanggan mereka. Yang ketiga pula ialah ketagihan laman pornografi dalam kalangan remaja. Amat membimbangkan, terdapat 28,000 orang remaja yang hakikatnya kajian ini dilakukan oleh sebuah universiti di Itali mengatakan seramai 28,000 remaja telah terlibat ataupun ketagih terhadap pornografi ini. So, apa sebenarnya pornografi ini? Pornografi ini ialah satu bahan lucah yang berbentuk video, gambar, tulisan dan sebagainya. Ianya boleh merangsang nafsu seseorang yang melihatnya. Walau bagaimanapun di Malaysia ini kita lihat norma ini sebagai biasa di kalangan remaja kita, dan lebih kritikal lagi impak ini pergi kepada kanak-kanak. Seterusnya, yang keempat pula ialah fitnah yang disebarkan secara berleluasa. Di dalam era globalisasi ini, kita lihat media sosial banyak memainkan peranan ataupun sebagai medium untuk fitnah menjadi satu benda halal di dalam kalangan masyarakat kita. Apa yang lebih mengejutkan lagi, ada segelintir pengguna media sosial yang percaya ataupun menerima bulat-bulat maklumat palsu ataupun fitnah ini tanpa asal usul. Seperti contoh yang berlaku pada bulan Julai tahun lepas, di mana ada 2 orang pelanggan di Plaza Loyak bergaduh sesama mereka sendiri. Akan tetapi
Media mereka spin, mereka hanya mengatakan bahawasanya bukan hanya dua lelaki yang bergaduh, tetapi ini melibatkan pelbagai kaum. Ini ternyata boleh mendatangkan keburukan ataupun panik di kalangan masyarakat kita. Kita beralih kepada faktor-faktor yang menyumbang kepada penyalahgunaan teknologi maklumat dan telekomunikasi. Yang pertama sekali ialah kecanggihan teknologi. Ini termasuklah wujudnya talian e-dagang di dalam internet. Sebagai contoh, kita ada Lazada, kita ada Shopee, kita ada Zalora dan lain-lain lagi. Dan lebih menarik lagi, para peruncit yang ada kedai fizikal, maknanya dia orang dulu pernah berniaga di kedai biasa, akan tetapi kemajuan yang semakin meningkat ini mereka beralih kepada penjualan secara atas talian ataupun e-dagang. Walau bagaimanapun, ada banyak impak negatif terhadap perkara ini, termasuklah scam, tipu dan sebagainya. Yang kedua pula ialah tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Seperti yang sedia maklum, ibu bapa adalah tonggak ataupun acuan kepada anak-anak itu sendiri. Ada anak-anak yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan ada ibu bapa cuba untuk buang anak mereka ke tempat yang lain. Ramai anak-anak mereka terabai dari segi pelajaran dan sebagainya. Jika kehidupan mereka ini gagal ataupun terabai oleh ibu bapa mereka, sebagai contoh, ada anak-anak yang terabai ataupun tercicir di dalam pelajaran, mereka lebih cenderung untuk menggunakan alat elektronik seperti telefon dan laptop untuk ke arah negatif secara seperti yang saya katakan tadi, dengan menonton filem pornografi, penyebaran fitnah. Yang ketiga pula ialah kekurangan self-esteem ataupun sifat kendiri. Jika seseorang itu mahir dalam bidang IT ataupun mereka ini berkebolehan, akan tetapi yang menjadikan berlaku di negara kita ini, ada sesetengahnya menggunakan kebolehan ini ke arah negatif. Sebagai contoh, ada yang mahir dalam bidang IT akan tetapi menggunakan kepakaran mereka untuk menggodam laman-laman web kerajaan dan sebagainya.